pembinaan kompleks sukan Kota Merdu itu sekarang dalam peringkat analisis bagian teknikal. Oke, Kementerian Belia dan Suku. Jadi kita berterima kasihlah kepada mereka-mereka yang telah berusaha untuk memperjuangkan agar kompleks sukan Kota Merdu ini dapat dibina di daerah Kota Merdu, khususnya di Pekan Tanding. Dan kita mengharap bukan saja pecah tanah berlaku seperti mana pecah tanah jalan raya Berkambar Kota Merdu ada 2 kali pecah tanah, tapi tidak juga berlaku. Kita tidak mau beginilah. Kita mengharapkan selepas Ketua Menteri Datuk Sepi Abdal, pecah tanah dan kontraktor itu akan dilantik untuk melakukan. Salam sejahtera, selamat pagi. Di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam pertemuan dan perjumpaan penyerahan bukan hanya bantuan bibit dan berbagai pertanian serta penyampaian geran tanah individu dan negeri di peringkat daerah Kota Merdu. Dan pagi tadi saya berkesempatan berpeluang untuk meresmikan pecah tanah kompleks sukan Kota Merdu. Menyadari hakikat tempat ini memerlukannya, khususnya para belia. Semasa lawatan saya kemari, bila saya bertemu dengan belia-belia, hanya di Dewan saya bertemu. Jadi saya yakin perlu bagi kita untuk menyediakan satu kemudahan asas untuk membolehkan belia-belia, anak-anak muda beriadah, bersukan. Maka kerajaan negeri telah pun meluluskan sejumlah 7 juta ringgit untuk pembinaan kompleks ini pada tahun ini. Dia minta tambahan tadi bila saya lawat, asal tidak ada dia punya tempat lagi, dia minta tambah 3 juta ringgit. InsyaAllah kita akan luluskan. Di Sabah adalah sebuah negeri yang mempunyai keluasan, negeri yang kedua terbesar di negara Malaysia. Sabah merupakan satu tempat di mana keluasan hutannya boleh mencecah lebih daripada 50%. Dengan itu, langkah untuk memastikan supaya menjaga dan memelihara perhutanan di negeri ini penting kita langsungkan untuk membolehkan bukan hanya kesan kepada cuaca yang ada di sekeliling kita. Kita juga sedar dan tahu bahawa di hutan itu banyak penghuni, bukan hanya rumah orang manusia, tapi juga binatang-binatang yang ada. Yang kita sedar dan tahu mereka juga perlukan tanah, bukan untuk buat banglo, bukan untuk buat rumah, tapi tempat mereka beriadah, tempat mereka juga cari makan. Dan ini merupakan kita selaku kerajaan jangan hanya memikirkan tentang keperluan manusia yang berbagai, tapi keperluan makhluk Tuhan yang ada di dunia ini juga perlu kita timbang rasa. Itu gajah tidak masuk sekolah, gajah tidak boleh pergi jabatan tanah dan ukur apply tanah. Tapi gajah sebelum ini banyak yang mati. Pasal apa? Terlampau banyak sangat kita putung kayu balang, terlampau banyak sangat kita racun kelapa sawit, sehingga gajah tiap-tiap bulan sebelum kita ambil lagi dalam keluar surat khabar mati saja. Alhamdulillah hari ini kalaupun ada berkurangan, pasal apa? Kita bukan lagi memberi keutamaan untuk memotong kayu balang. Kita tidak bagi kepada mana-mana kontraktor, hanya kita salurkan untuk pastikan ianya diurus dengan baik dan kekayaan ini akan dapat disalurkan bantuan kepada anak-anak kita dalam bidang pendidikan dan kesihatan. Bila kita ambil pemerintahan, tidak pernah berlaku peruntukan hanya dalam lingkungan 20 juta, 37 jam. Hari ini kita sudah sediakan hampir 100 juta, 50 juta untuk beasiswa anak-anak yang kita hantar ke universiti di mana tertempat di negeri Sabah. 30 juta kita sediakan untuk menghantar pegawai-pegawai kerajaan
keluar negara untuk didedahkan dengan berbagai ilmu untuk memastikan mereka ini mempunyai pengetahuan dan juga pengalaman dan memastikan bahawa penyampaian perkhidmatan itu akan dapat kita selaraskan dengan apa yang diharapkan oleh rakyat di peringkat akar bumi. Maka dengan itu kita buat pendekatan di mana ada rakyat yang berhak saja. Jangan pula yang tidak berhak campur tangan. Jangan pula yang tidak berhak, pasal kadang-kadang dorang dengar ucapan Ketua Menteri di mana ada GLC, di mana ada reserve. Kalau sekiranya ada orang kampung situ, kita keluarkan reserve itu. Jangan kamu masuk pergi first class reserve pula. Oleh kerana itu ucapan Ketua Menteri, apa yang saya nyatakan kepada mereka yang berhak, yang dah duduk di situ 40 tahun, 60 tahun. Jangan pula yang belum duduk dengar ucapan saya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun masuk terus pergi proses. Lepas itu hantar surat dengan Ketua Menteri. Ketua Menteri, kami ini sudah ada di tempat itu, tapi tempat itu dia cerita sudah lama, berpuluh tahun. Bila saya cek dengan Jabatan Tanda dan Ukur, Datuk Seri ini belum ada penempatan yang ada. Jadi kadang-kadang itu kita harus teliti, kita harus berhati-hati dalam kita menunaikan tanggungjawab kita. Dan rakyat juga kena faham, bila kita mengurus takdir keadaan ini, kita kena urus takdir dengan baik untuk memastikan supaya ada kelangsungan dalam kita memberi tanah kepada masyarakat kita yang berhak. Yakinlah kalau mereka sudah berada di situ berpuluh tahun dan mereka merupakan kampung penempatan yang mungkin tidak digazet ataupun mungkin mereka dah ada di situ 60 tahun, 50 tahun. Tapi lepas itu kerajaan gadget di gazetnya. Lepas itu saya beritahu, kalau itu berlaku, mana perkampungan masuk dalam gadget sebelum mereka berada di situ, maka kita mampu untuk menyelesaikannya dan kita akan beri kepada masyarakat yang ada. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan satu lagi penyerahan geran tanah bantuan pertanian kepada masyarakat di peringkat daerah Kota Murudu. Sebanyak 543 geran tanah yang kita serahkan. Ada sebahagiannya merupakan geran tanah yang dahulu di bawah naungan community title dan kita pecahkan kepada individu title. Kerana itu merupakan satu langkah yang telah didukung oleh penduduk yang dan juga ya, pemilik community title itu mereka nakkan supaya individu title dapat kita sempurnakan. Begitu juga bila tanah ini kita bagi, kita gabungkan dengan satu pendekatan untuk membolehkan supaya tanah ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Mereka boleh bercocok tanam dan berbagai bantuan pertanian. Bantuan ini kita mulakan dalam pemerintahan 2019 ya, di mana semua baca benih durian, benih buah-buahan yang ada. Ini kita sudah melakukan, saya bentangkan dalam belanjawan tahun 2019 untuk memberi bantuan kepada masyarakat kita, termasuk 5 juta saya sediakan untuk tanam padi bukit ya, berturut-turut ya. Tahun yang lalu, tahun ini kita teruskan untuk membolehkan supaya sektor pertanian ini akan dapat kita bangunkan dan pembangkitan rakyat yang ada dan belia-belia khususnya graduate, cara-cara yang kita letakkan graduate yang mengambil dan mempunyai keinginan ketekunan untuk terbabit dalam